Hai, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi dalam channel saya ya. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe, ada yang dah like, ada yang dah memberi soalan kan. Jadi apa yang saya perasan saya akan komen. Kalau yang saya tak perasan tu minta maaf lah, sebab saya pun agak sibuk juga kebelakangan ni. Ni barulah ada peluang nak buat video lagi sekali. Okey, hari ni saya nak kongsikan macam mana kita nak setting air untuk kolam pembesaran. Macam ni saya punya avatar. Umur dia baru dah sebulan lebih. Ada yang kecil, ada yang besar. Nanti saya nak asingkan ni, sebab kita nak kejar saiz. Yang mana yang saiz besar ni, yang kecil ni kita akan kejar saiz yang besar. Tak apa, yang tu saya akan share kemudian. Saya nak share macam mana kita nak setting air kolam pembesaran kita supaya nak elakkan fry kita ataupun anak-anak ikan kita terkena penyakit ataupun mudah terkena penyakit. Kita tak nak benda macam tu berlaku kan. Kalau berlaku, nangis bye. Kita dah breed susah, kita dah jaga susah, lama-lama kita punya fry mati. Kita pun tak nak benda tu berlaku kan. Jadi apa yang kita boleh elakkan, kita cegah. Okey, kita tonton macam mana saya setting kolam pembesaran. Okey geng, ini kolam pembesaran saya nak letak ikan saya. Nampak tu luas tu polistireen ni. Lepas tu saya dah simenkan belah bawah ni, sebab tu nampak flat. Okey, yang biru-biru ni bukan apa, garam ikan. Garam ikan warna biru. Untuk besar macam ni, untuk kedalaman macam ni, lebih kurang dalam satu jengkal air dia, saya menggunakan garam ikan sebanyak dalam 3 atau 4 sudu. Sudu bukan sudu makan, sudu teh. Sudu teh tu yang sudu kecil macam sudu KFC tu. Dia tak payah banyak pun, sebab nanti kita akan top up ubat-ubat yang lain. Jadi garam ni sekadar ada, tak boleh lebih. Kan lebih kan masin pula air ni. Okey, satu lagi saya rendam ni daun pisang. Daun pisang macam biasa, cari daun pisang yang dia punya batang ni basah lagi. Walaupun dah kering tapi batang dia masih basah lagi. Jangan yang kering habis tu, cari yang masih basah lagi. Macam ni saya lipat ni supaya ikan boleh main masuk dalam keluar. Kalau ada daun ketapang, boleh letak daun ketapang. Macam saya pakai serbuk pati ketapang ni, tak apa. Janji ada. Janji kita gelapkan air ni. Bukan apa, makin dia gelap, makin cepat kita punya ikan bermutasi. Dia naik dia punya warna. Lepas tu kita kena ada paling basic sekali, generate lah. Ini murahnya. Satu botol ni lebih kurang dalam 2-3 ringgit. Tengok tempat masing-masing lah. Yang ni kita letak dalam 20 titik dalam ni. Ataupun kalau nak main pancut-pancut je lah, tapi jangan banyak. Kalau korang ada modal lebih, korang pakai produk baik sikit, AOG. Yang ni sebotol 30 ringgit. Pandai-pandai lah. Lepas tu saya letak mineral. Mineral ni dalam kolam ni saya letak dalam, tak banyak pun, dalam 8 ke 10 titik. Mineral ni fungsi dia untuk kuatkan tulang ikan. Nanti dia punya tulang-tulang ikan tu cepat mengeras, jadi dia cepat besar. Lepas tu saya akan letak S1 sikit. S1 ni lebih kurang dalam, tak banyak pun, dalam 8 ke 10 titik je. S1 ni untuk backup, sebab dalam ni kan macam-macam kan dia punya manfaat dia. Elakkan buat sport dah apa kan. Kita tak nak benda-benda yang tu berlaku, jadi kita letak juga ni. Tak lain, tak bukan, last but not least, ni untuk control suhu air, NFC, Nature Fish Control. Supaya kalau macam musim hujan ke, air ni tak terlalu sejuk. Bila dia terlalu sejuk pun dia akan menghasilkan bakteria yang cukup aktif sebab bakteria ni hidup kat suhu sejuk. Makin sejuk, makin cepat bakteria akan aktif dekat dalam air kita. Jadi kita nak elakkan benda-benda tu.
Lepas tu saya pakai ni lah, sabuk ketapang ni. Sabuk ketapang ni agak-agak, kalau korang nak gelap-gelap, letaklah banyak sikit. Kalau nak macam tak nak gelap sangat, letaklah sikit je. Itu bergantung pada masing-masing, ini tak ada masalah. Lepas tu biarkan dalam 5 minit kita boleh masuk ikan. Okey, nanti saya tunjuk macam mana selepas saya dah letak barang-barang tu semua, ubat-ubat, lepas tu saya letak ikan saya. Okey. Okey, sudah siap. Saya dah pindahkan ikan-ikan ke dalam ni dan saya letak sedikit tumbuhan air. Tumbuhan air ni sebenarnya elok, tapi jangan keterlaluan, jangan banyak sangat. Sebab tumbuhan air ni dia boleh menyerap amonia. Maksudnya daripada rajin-rajin ikan ni, dia kata hasil amonia, satu gas yang boleh orang kata menjadikan air ni rosak. Jadi kita tak nak benda tu, kita nak elakkan, kita pakailah ni apa, tumbuhan-tumbuhan air ni. Kalau yang setakat macam tumbuhan air dalam ni untuk dia rehat-rehat, nampak tak, nanti dia suka melepak-lepak kat tepi tu. Kalau dia dah malam berenang, dia akan lepak situ. Macam ni lah cara saya setting air kolam pembesaran saya. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, follow channel saya, support saya. Nanti saya akan share lagi ilmu yang lain. Okay, sekian saja di sini. Terima kasih kawan-kawan semua.